If a country wanted smarter and healthier population, we would insist on lactation rooms in every public establishment. Dia akan wujudkan bilik penyusuan di seluruh tempat awam, dan satu sign akan digantung di depan pintu tu, quiet please, brain development in progress. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita pada pagi ini dalam keadaan sihat, alhamdulillah, masih bernafas dengan lancar, masih cerah matanya, jelas pendengarannya, masih indah suara tutur katanya, insya-Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur. Ini insya-Allah kita akan sambung lagi ke episod yang ke-7 dalam sirah impak sosial, ataupun kita menelusuri perjalanan hidup Nabi SAW dan melihat apakah pesan, pengajaran dan aspek-aspek yang boleh kita amalkan dalam konteks hari ini, berinspirasikan daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan barangkali sirah Nabi ini antara subjek yang kurang diberikan perhatian, kerana ramai yang sangka ini subjek belajar waktu sekolah rendah atau tadika. Jadi kerana saya juga sambil mengajar, berkongsi tentang sirah ini kepada audiens yang dewasa, saya juga mengajarkannya kepada kanak-kanak. Jadi bila saya mengajar kepada kanak-kanak, saya tahu betapa banyaknya yang kita tak dapat cerita pada usia itu. Dan tentunya bila kita dah dewasa, ada banyak lagi aspek yang kita boleh dalami, fahami dan mengambil pengajaran yang besar. Dan hari ini mungkin kita tak sempat buat 2 episod, kita mungkin ada 1 episod yang panjang hari ini. Juga kalau saya nampak semua dah masuk ke alam, saya akan berhenti dan pecahkan. Bukan meninggal, tidur. Jadi pada episod yang lalu kita cerita tentang Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha, bagaimana dia sendiri menceritakan perjalanannya pergi mencari anak susuan untuk menyara kehidupan yang sukar pada ketika itu. Dan kita cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala susun perjalanannya sehingga dia terlewat kerana untanya yang lemah, keledainya yang cedera, tak ada makan, stranded. Kawan-kawan lain dah sampai dulu, dan kita kena bayangkan perjalanan padang pasir ini sangat susah kalau tak ada bekal makan, anak menangis, tak boleh tidur malam. Kita boleh bayangkan betapa stresnya pada ketika itu. Tapi antara telahan ataupun renungan yang kita boleh lihat adalah Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan sangkaan baik hamba-hambanya. Nabi SAW sebut dalam satu hadis qudsi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW sebut, Allah Subhanahu wa taala berkata, yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bih. Aku bersama dengan sangkaan hamba-hambaku terhadap aku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan bersama dengannya siapa yang mengingati aku. Dan hadisnya ada panjangan dia, ada panjang lagi. Nabi SAW sebut, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min. Kalau mereka mengingat aku dalam satu majlis, aku akan mengingat mereka dalam majlis yang lebih tinggi, lebih mulia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam keadaan kita melihat perjalanan Halimah As-Sa'diyah, walaupun pada ketika ini belum ada wahyu, belum ada syariat, tapi umumnya masyarakat Arab percaya kepada Tuhan yang satu. Masalah mereka bukan mereka tidak percaya kepada Tuhan yang satu, mereka letakkan perantaraan yang begitu banyak dan mewujudkan seluruh sistem yang kita pernah cerita dalam episod-episod sebelum ini, bagaimana mereka komersialkan dan jadikan dia satu platform untuk membina kekayaan dan mengukuhkan kuasa dan pengaruh, bukan lagi soal mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Halimah waktu ini tengah stres macam ni,
ekonomi mencengkam. Dia bersama suaminya Al-Harith sampai di Mekah pula, nampak semua prospek dapat income dah tertutup, sebab hanya tinggal seorang bayi yang tidak punya ayah dan tidak ada jaminan bahawa anak itu akan dibayar yurannya ataupun upahnya untuk disusukan. Tapi kalau kita ingat dalam penceritaan Halimah As-Sa'diyah ini, dia cerita malam itu dia duduk dengan suami dia, tak boleh tidur, anaknya menangis sebab dia sendiri tak boleh menyusu, dan dia sebut, aku rasa aku nak ambil je anak ni. Dan suami dia sebut apa? Ambil je lah, mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan rezeki, berikan keberkatan kita melalui keputusan ini untuk ambil anak ini. Dan itu sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kadang-kadang waktu kita senang macam ni, selesa, tenang, mudahlah nak sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ia sebenarnya diuji pada ketika kita berdepan dengan kesukaran, kerumitan, tak nampak cahaya di hujung terowong, pusing mana pun langgar tembok, kita rasa habis dah. Dan waktu itu kalau kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku bersangka baik dengan takdirmu, aku bersangka baik dengan apa yang kau tetapkan dalam perjalananku, semua itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, aku bersama dengan orang yang bersangka baik kepada aku. Dalam surah Taghabun, tak silap saya, kalau salah nanti kita betulkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan tunjuk jalan pada hatinya. Pada ketika manusia semua kata tak ada jalan dah ni, kau memang fail, tapi yakinnya kita pada Allah SWT. Ketika manusia semua tak yakin pada kita dan kita pun tak tahu siapa yang boleh tolong kita, Allah SWT akan memberikan petunjuk kepada hati. Dan satu lagi hadis yang saya teringat bila saya berfikir tentang kisah Halimah ini adalah satu hadis yang popular, dan kita perlu ingatkan sering kali dan selalu, khususnya dalam era yang kita hidup semua serba-serbi cepat, semua serba-serbi senang, kita nak, kita dapat, sehingga kan bila kita berdoa kita ada expectation macam tu. Aku dah doa, aku elok kok, kenapa aku tak dapat? Sampai ke tahap bila 2-3 tahun, 2-3 minggu, mungkin ada yang 2-3 hari dah kecewa dah, kata aku doa ni tak dapat pun. So Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ini bertaraf hasan. Nabi SAW sebut, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan kamu yakin 100% doa itu akan dijawab, dimustajabkan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu ad-du'a min qalbin ghafin lahin. Ketahuilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menerima daripada doa yang tidak yakin, daripada hati yang lalai dan alpa, yang tidak yakin. Kadang-kadang kita tak perasan, kita berbasi-basi bercakap seolah-olah kita yakin dengan Allah SWT, tapi kita tahu dalam hati kita itu hanya sekadar ucapan kosong. Kita tidak ada keyakinan pun. Kita tahu dah lama dah minta, adalah rezeki nanti adalah, tapi sebenarnya kita tak yakin, kita dah give up dah. Atau kita berdoa kita tak rasa mustajab ke tak kot, takkanlah aku ni macam gini, takkanlah Tuhan nak bagi. Itu semua adalah apa yang menyebabkan doa itu tidak mustajab. Sehingga ada satu syekh, dah lama dah saya dengar, saya tak pasti saya pernah kongsi di sini tak, nak cerita tentang yakinnya kita dengan mustajab doa ni adalah salah satu perkara atau adab yang diajar. Kan kita boleh belajar bersirah juga, bagaimana kita doa, kita minta sesuatu perkara atau sesuatu event berlaku, kita buat persiapan untuk event itu berlaku. Sebagai contoh, nanti kita sedang bagi review ataupun apa kita panggil, snapshot daripada episod yang jauh ke depan masa hijrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq berdoa nak teman Nabi dalam hijrah. Dia yakin betul Allah akan mustajabkan doa dia. Dia tak tunggu Nabi bagi tahu yang kau boleh ikut aku berhijrah, tapi dia dah beli dah unta yang paling mahal, paling premium, dah bagi makan yang paling elok, dah gemukkan bonggol dia dengan simpanan air yang banyak dalam bentuk lemak. Semua itu dibuat menanti momen Nabi bagi tahu engkau bersama. Itu pun waktu diberitahu dia menangis, sehingga Aisyah radhiyallahu anha sebut, aku tak pernah nampak orang menangis terlalu gembira. Kita nampak waktu pingat emas Olimpik ataupun dan bukan dia selalulah nampak orang menangis terlalu gembira. Mungkin dia ada pengalaman, mungkin ada yang menanti pengalaman tersebut, insya-Allah. Jadi
Itu satu perkara yang berlaku. Dan antara nasihat yang saya sebutkan daripada para ulama yang mengajarkan adab ni adalah antara contoh yang mereka berikan bila berdoa minta zuriat. Lama doa tak dapat, ada seorang syekh ni nasihatkan, doa dengan yakin, pergi buat persiapan seolah-olah kamu akan dapat anak. Dan bila, bukan seolah-olah, itulah masalahnya nak cerita ni, yakin tak yakin ni. Dia memang yakin. Dia pergi beli pakaian, dia beli buat persiapan, dan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu rezeki, berikan mustajabkan doa. Demikian juga baru ni saya dengar seorang ulasan aktivis, sebab kita berada di ulang tahun pertama peristiwa 7 Oktober. Seolah-olah semuanya bermula hanya setahun yang lalu, ia sudah 70 tahun. Tapi Taufan Al-Aqsa tu bermula 7 Oktober tahun lepas. Dan antara perkara yang dia highlight ataupun disebut adalah ramai yang bertanya, kita dah doa, kita dah ni, tapi tak ada apa-apa. Apa-apa berlaku pun, pembunuhan masih bertambah, malah perang dah beralih ke negara-negara lain di sekitarnya. Disebut satu perkara yang mungkin umat Islam kena fikirkan adalah sejauh mana kita doa dan hati kita yakin sepenuh hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mustajabkan doa dengan pengetahuan dan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak terjangkau. Dan disebut, ada seorang syekh kata, pergi solat istisqa. Tahu solat istisqa? Solat minta hujan. Ada orang kata, kita dah solat minta hujan dah lama tapi hujan tak turun. Syekh ni kata, sebab kamu pergi solat istisqa tak bawa payung. Apa maksud dia? Punya yakin, habis solat tu dia tahu hujan akan turun. Dan saya ada pengalaman real life example, join solat istisqa, sekali di Jordan, sekali di Masjidil Haram, hujan turun setelah solat itu selesai. Luar biasa. So itu adalah elemen yang kita perlu belajar juga daripada sirah ini, daripada bagaimana Halimah dia bukan duduk doa minta rezeki tapi tak buat apa-apa. Dia pergi ambil anak tu dalam keadaan dia yakin Allah akan bagi. Dia tahu yang certain mungkin tak akan dapat bayaran. Ini tanggungan bertambah, dia sendiri tak ada susu, tapi dia pergi ambil dan dia yakin Allah akan bukakan pintu rezeki. Allah bukakan pintu rezeki. Bukan hanya dia menikmati kehidupan yang sangat luar biasa yang kita dah cerita pada episod lalu, namanya juga akan sering dan terus dibaca sebagai ibu susuan Nabi SAW. Sementara 9 lagi ibu lain yang join dalam trip dia, walaupun sampai awal dapat payment mungkin premium, dapat voucher Grab sekali apa semua, tapi siapakah mereka? Kita tidak kenal, mereka tidak ada dalam rekod sejarah sama sekali. So moga Allah SWT menambahkan keyakinan dalam diri kita, sebab Nabi SAW sebut ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa ini adalah tulang belakang ibadah. Sebenarnya solat kita keseluruhannya itu adalah doa. Dari angkat takbir, tentunya niat sebelum itu, angkat takbir, sampailah kita memberikan salam, seluruh proses itu adalah kita sebenarnya berdoa kepada Allah SWT. Kita pergi umrah, 99% daripada ritual ibadah itu adalah doa. Haji juga demikian. Dan doa ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, communication kita. Bukan sekadar skrip yang dibaca tanpa kita juga faham apa maksudnya. Doa adalah kita bercakap dan kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita yakin apa yang kita sebutkan, apa yang kita luahkan, apa yang kita mohon itu didengari. Jadi kita tinggalkan episod ini pada episod lalu ketika Nabi SAW sudah sampai di perkampungan Banu Sa'ad. Di situ kita lihat semua tempat lain kemarau, kambing-kambingnya kurus, tapi di tempat Halimah keberkatan itu melimpah ruah, sehingga ada riwayat sirah yang sebut dia bukan hanya cukup makan dan minum untuk keluarganya, dia malah boleh jual susu tu dan tambah lagi income, walaupun mungkin tak dibayar oleh ayah yang sudah meninggal dunia atau atuk yang menghantarkan anak ini ke perkampungan, tapi dia punya income daripada jual susu, jual hasil tanaman. Ketika seluruh kampung ataupun bandar itu tidak ada hasil, boleh bayangkan tak, material pun dah melimpah-limpah meruah. Dan Nabi SAW membesar di situ. Dan hari ini kita ada dua subtopik yang besar, yang penting untuk kita renungkan impak sosialnya. Yang pertama, kehidupan Nabi SAW di bawah jagaan Halimah. Ada dua elemen yang sangat penting untuk kita renungkan, iaitu pertama menyusu, yang kedua bermain. Dan Alhamdulillah Allah rezekikan semalam saya terdengar satu podcast
Saya akan letakkan link ini di bawah YouTube description nanti, dan saya juga mencadangkan saudara-saudari mendengar podcast ni, The Thinking Muslim Podcast. Dia menjemput seorang ilmuwan yang sangat tua dah. Dia daripada United Kingdom, tapi dia pernah berkhidmat setahun di Malaysia, di USIP. Dan dia cerita, dia puji Malaysia luar biasa, dan dia juga sebut apa yang sedang berlaku. Dan tajuk dia adalah Is Modernity Destroying Childhood? Adakah kemodenan zaman ini sedang merosakkan alam kanak-kanak, anak-anak kita? Dan ini satu discussion yang sangat menarik, sangat mendalam. Saya cadangkan semua untuk mendengarnya secara penuh daripada awal sehingga habis. Dan dia juga sebut yang orang pesan kat dia, jangan ulas sangat benda ni, nanti ramai orang marah. Tapi dia kata macam itulah, kalau kita takut orang marah, kita akan biarkan kefasadan terus melata. Dan kita belajar sirah ni sebab nak jadi berani macam Nabi SAW menyampaikan kebenaran. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita thabat, ketetapan dan juga kefahaman yang benar. So, dua perkara yang paling kritikal berlaku ketika Nabi SAW membesar di perkampungan Bani Sa'ad adalah, yang pertama, tentunya tujuan utamanya adalah untuk disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah. Dan kita sebut, kita tak dapat pastikan dengan tepat apakah ibunya Aminah mengalami masalah kesihatan, ataupun memang sebagaimana yang ditulis oleh banyak buku-buku sirah bahawa itu adalah adat dalam kalangan wanita-wanita daripada keluarga bangsawan untuk menghantar anak ke perkampungan pedalaman kerana mereka nak pastikan anak tu hidup, kerana penyakit sangat melata, bayi-bayi sangat ramai yang meninggal yang tinggal di kota Mekah, kerana kota itu penuh dengan perjalanan orang-orang yang datang daripada jauh, sama ada untuk tujuan ibadah ataupun tujuan perniagaan dan perdagangan. Nak kata kebetulan, tentulah Allah SWT susun. Saya sebelum ini lama bekerja di dunia korporat. Bila saya berhenti sama belajar dan terlibat dengan isu-isu kanak-kanak, antara projek pertama yang saya mulakan bersama kawan-kawan di Alba Foundation adalah projek susu ibu. Ketika membaca laporan UNICEF, kanak-kanak pinggiran tajuk dia, Children Without, ditunjukkan data bahawa anak-anak di Malaysia kadar kebantutan ini adalah bukan hanya pertumbuhan fizikal yang terbantut, tapi juga perkembangan otak yang juga terbantut disebabkan kekurangan nutrisi dan gaya hidup yang menjejaskan pertumbuhan anak-anak tu. Bila kita lihat datanya menyebut bahawa pada tahun 2018, ini sebelum Covid punya cerita. Lepas Covid, kita tunggu data yang terbaru nanti. Sebelum Covid, 1 daripada 5 kanak-kanak terbantut di Malaysia. Terbantut ni apa? Nanti dia akan ada masalah untuk boleh belajar dengan baik dan seterusnya untuk kerja dengan baik. Kebanyakannya mereka mudah jatuh sakit, mudah mengalami kelewatan dalam pembelajaran dan obtaining apa saja bentuk skill kerana ada kekurangan dari sudut perkembangan fizikal dan juga kognitif. Kognitif ni keupayaan otak. Jadi bila baca report tu, salah satu recommendation nombor 1 dalam report tu menyebut bahawa menggalakkan ataupun membuat kempen supaya anak-anak disusukan susu ibu, bukan formula, bukan susu selain ibu, susu ibu secara eksklusif minimum 6 bulan, tak campur dengan air oren, tak campur dengan Pepsi, semua tu tak. Budak-budak pergi fast food restaurant, dia orang minum tu sejak kecil sekarang ni. Dan semalam baru je keluar infografik data tentang 2.3 juta rakyat Malaysia ada penyakit 3 serangkai yang sebenarnya membimbangkan lah. Dan Syekh Ahmad Paul Killer ni yang saya sebut dalam podcast tu, dia kata dia duduk di Malaysia, dia kata Malaysia punya sumber alam, tumbuh-tumbuhan, ulam, buahnya semua luar biasa, seolah-olah memang didesain untuk orang yang ditinggal sini hidup sehat. Tapi dengan datangnya semua gelombang capitalism dan modern way of life yang makan entah apa hari ini kita makan ni, menyebabkan kita sekarang on the opposite of the spectrum. Dalam rantau ini kita sahaja yang ada triple burden situation, maksudnya ada 3 penyakit besar yang sekaligus mencengkam.
So itu semua adalah perkara yang bukan kita hanya cerita, oh dah umur 50, 40, hari ini 30 pun dah boleh start cerita benda tu dah. Seolah-olah ia bermula, tak, ia bermula seawal kanak-kanak dulu. Ia bermula daripada childhood. So dalam recommendation tu dia kata, dalam report UNICEF tu dia kata exclusive breastfeeding for 6 months. So bila saya teroka, saya jumpa dengan pakar-pakar yang termasuk namanya Dr. Zahra Sulaiman yang duduk di lembaga penyusuan negara lah, kalau saya boleh, tak tahu nama sebenar dia apa, tapi macam itulah level dia, dan dapatkan nasihat. Saya barulah terbuka mata betapa besarnya kepentingan penyusuan. So bila kita patah balik kat Quran pula, kita boleh nampak Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali bercakap tentang penyusuan ini. Bukan hanya yang kita selalu sebut berapa tempohnya, bahkan dalam konteks perang Allah masih lagi cerita tentang penyusuan. Dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, susukan anak tu, lepaskan dalam sungai, Allah janji Allah akan pulangkan balik. Dan baru ni saya dengar perkongsian tentang bagaimana setiap susu ibu rasanya berbeza dan anak tu boleh kenal mana satu susu ibu dia, mana satu susu orang lain. Dan itu mengingatkan saya dalam kisah Nabi Musa, bila sampai ke istana diangkat oleh Asyah radhiyallahu anha, dia tak nak menyusu dengan siapa pun, sehingga kakaknya Musa alaihissalam ni, dia very smart. Dia kata, oh, aku kena balik rumah bagi tahu mak aku diorang tengah cari ibu susuan. Allah janji kan, dia yakin kan, dia lepaskan kan, dia yakin Allah kata, aku balikkan, aku angkat anak kepada engkau, sekarang kau lepaskan, kalau tak dia kena bunuh. So lepaskan, Allah SWT susun bagaimana Allah menunaikan janjinya. Datang hanya ibu Musa sahaja yang dapat menyusukan Nabi Musa AS, dan sekarang dia dibayar upah kerajaan oleh istana dan tinggal dan jaga anak tu dalam istana. Dalam masa yang sama, Firaun juga membesarkan sendiri orang yang akan jatuhkan dia tu. Yang dia takut sampai dibunuh bayi-bayi lelaki tu, tanpa sedar bayi lelaki yang ditinggalkan seorang tu, yang itulah yang akan jatuhkan. Tapi kisahnya di sebalik tu ada penyusuan. Dan dalam konteks berlaku perpisahan, ada hukum syariat yang menetapkan kena ada allowance khas untuk isteri yang telah diceraikan untuk menyusukan anak tu. So itu semua elemen-elemen yang ditekankan dalam syariat kita, tempohnya cerita tentang, dan itu tentunya bukan sekadar oh anak tu dapat minum susu apa. Dengan penyusuan tu ada banyak elemen perkembangan kanak-kanak yang sebahagian besarnya telah dihilangkan oleh sebab cara hidup moden hari ini. So kalau kita lihat satu buku, saya bawa buku-buku ni, macam kedai buku lah setiap kali kuliah. Disebabkan saya buat projek tu, dan saya sendiri tentunya sebelum dapat baby yang pertama tu pergi juga kursus nak faham macam mana, kerana penyusuan susu ibu ni bukan kerja ibu je, dia kerja ayahnya sekali. Dan banyak research yang tunjuk hari ini keberjayaan seorang ibu untuk menyusukan anak tu sangat bergantung kepada sokongan daripada ayahnya tu. So dalam konteks perpisahan tu pun Allah SWT masih menetapkan jangan putuskan susu ni, bayar support supaya penyusuan tu selesai. Kalau tak susu, hantar kepada orang lain untuk dibayar dan disusukan, mesti disusukan. So dan ini satu buku, tajuk dia Brain Rules for Baby, How to Raise a Smart and Happy Child from 0 to 5, ditulis oleh John Medina, Dr. John Medina. Dia bukan daripada Madinah, dia daripada US, tapi dia seorang pakar neuroscience, pakar perkembangan otak. Semua argument dia berdasarkan research yang telah disemak oleh peer-reviewed journal, highly scientific. Dan disebutkan dalam ni, jika satu negara tu dia berfikir nak reform masyarakat dia jadi smarter dan healthier, nombor satu yang mereka akan prioritize adalah penyusuan anak-anak dalam negara tu. Mereka akan wujudkan, disebut kat sini, saya quote directly daripada dia, if a country wanted smarter and healthier population, we would insist on lactation rooms in every public establishment. Dia akan wujudkan bilik penyusuan di seluruh tempat awam, dan satu sign akan digantung di depan pintu tu, quiet please, brain development in progress. Brain development in progress. Dan of course bukunya mendetailkan banyak aspek, dan
apa yang saya sempat belajar daripada pakar-pakar merujuk kepada mereka, antara perkara yang penting adalah yang pertama, bayi itu mula membina hubungan tentunya sejak dalam rahim, tapi sejak dia keluar ke bumi dalam keadaan dia masuk ke satu dunia asing ni, dengan tempat yang barunya, dia prioritize rasa secure. Dalam buku ni ada chapter tentang bau, tentang rasa, tentang suara. Semua proses itu as if kita macam masukkan satu, kalau kita boleh bayangkan satu robot, dia punya CPU sistem tu bermula dengan penyusuan itu. Semua proses perkembangan bergantung kepada bagaimana complete ataupun bagaimana baiknya penyusuan seorang bayi sejak dia kecil. Nabi SAW duduk di perkampungan Bani Sa'ad tanpa ada distraction, disusukan secara optimum oleh Halimah, dan kita sebut ada dua orang lagi ibu susuan sebelum itu, tentunya ibunya sendiri Aminah beberapa hari, dan kemudiannya siapa? Suwaibah, hamba kepada Abu Lahab yang sempat menyusukan, tapi kemudian secara eksklusif Nabi SAW disusukan di perkampungan Bani Sa'ad. Dan John Medina sebut dalam buku dia ada 4 perkara yang hari ini orang obses. Orang nak capai 4 perkara ni secara cepat, dan semua nak claim bahawa anak-anak mereka memiliki elemen ini, tapi mereka lupa ia bermula dengan penyusuan susu ibu. Yang pertama, higher IQ. Breastfed children tend to score higher on intelligence tests than bottle-fed children. Saya quote, jangan marah, jangan baling batu kat saya. Yang kedua, better academic performance. Breastfed children often perform better in school, especially in reading and writing. Saya sebut dulu yang hujung ni supaya nanti kita akan masuk detail. Dan yang ketiga, reduce risk of obesity. Breastfeeding is associated with a lower risk of childhood and adult obesity. Saya macam nak sebut, tapi kalau tengok bayi yang tak disusukan, tendensi untuk dia ada obesity nampak sangat tinggi daripada apa yang diminum dan apa yang dimakan sejak kecil. Dan yang keempat, ini paling kritikal, di zaman Nabi pun itulah tujuannya, di zaman kita pun sebenarnya inilah perkara yang paling penting, improved immune system. Breast milk contains antibodies and other substances that helps protect infants from infection. Dan kita boleh lihat juga secara umumnya, tentunya ada unique situation here and there, secara umumnya semua bayi yang disusukan secara eksklusif lebih kurang jatuh sakit dan lebih sehat kebanyakan waktu. Lebih sehat kebanyakan waktu. Dan disebabkan kita bukan hanya belajar dan baca report, kita buat projek penyusuan susu ibu tu. Projek itu berjalan di Hulu Langat, di Petaling, dan sekarang di Kota Baru, Kelantan. So kita pergi jumpa klinik kesihatan. Klinik kesihatan berikan data ibu-ibu yang berada di bawah paras pendapatan tertentu, yang diklasifikasikan sebagai berpendapatan rendah dan ada potensi besar untuk anak tu terbantut disebabkan kekurangan nutrisi. Dan antara perkara yang disebabkan media kita boleh iklan secara bebas, sebahagian orang sampai faham, kalau nak anak pandai, nak sel-sel otak berhubung, kena bagi susu tin, bukan susu ibu. Ada cases yang saya jumpa, seorang ibu tu sanggup pergi kerja di sebuah kilang untuk dapatkan gaji 7-800 untuk belanjakan 500 untuk beli susu tin tu. Niatnya sangat murni, sangat baik, nak terbaik untuk anaknya, tapi inilah kesilapan, misinformation yang ada. Bahkan saya sempat hadir di satu breastfeeding conference sedunia yang dibuat di Malaysia pada sebelum COVID 2019. Dalam conference tu ada wakil dari seluruh dunia, daripada Australia, daripada UK, daripada mana-mana. Mereka terkejut dan mereka sebut Malaysia adalah syurga susu formula. Dijual tanpa had, sebab di negara lain ia dijual sebagai barang kawalan, hanya dengan notis daripada doktor ataupun prescription yang boleh menyebabkan mereka beli. Dan kita juga dirantai, tapi dirantai sebab banyak kecurian. Tanya mana-mana businessman, pakcik saya, keluarga belas sepupu saya, ramai yang meniaga pasar raya ni, saya tanya apa barang yang paling banyak dicuri? Susu formula. Dan mereka sebut dalam conference tu, mereka syurga sebab dijual harganya luar biasa mahal
dan boleh iklan seluas-luasnya tanpa ada sebarang sekatan ataupun regulation, kawalan. Menyebabkan ramai ibu-ibu ni sebahagiannya sangka, oh, kalau nak jadikan anak pandai kena beli susu yang paling mahal. Iklannya kita boleh rasa kan, ish, ni kalau minum ni macam ni sekali berhubung-hubung otak dia dan dia akan pandai kan. Sebahagian orang sampai ke situ, dan ada yang bila mereka tertekan disebabkan situasi ekonomi tak mampu beli tu, mereka cairkan susu tu tidak mengikut kadar yang ditetapkan, menyebabkan bayi akan terus sakit dan sakit. Sebab dia nak jimat tu, tepung tu tahan berapa je satu tin tu, 1 minggu, tak sampai 1 minggu. Sebab tu ada satu filem, tajuk filem dia Tiger. Filem ni saya tak tahu kalau tuan-tuan ada anak-anak yang pandai mencari filem ni di mana dapatkan filem ni. Filem ni adalah kisah benar tentang seorang lelaki di India yang cuba nak lawan syarikat-syarikat ni kerana menyebabkan ramai anak-anak miskin mati bagi diluted formula milk, bagi susu yang dicairkan ni. Kemudian semua syarikat-syarikat ni lawan dia sampai dia sekarang hidup dalam buangan di sebuah negara lain. Dia tak bagi langsung ruang untuk dipersoalkan dan dicabar. Dan saya sebut begini pun sebenarnya mungkin akan menjentik sensitiviti ramai pihak, tapi ini adalah hakikat hari ini. Apa saja bentuk promotion atau apa saja bentuk penggalakan dalam masyarakat yang menjauhi penyusuan susu ibu, saya akan sebutkan secara blanket ia akan membawa mudarat kepada anak-anak. Tentunya ada situasi spesifik which is not a general rule tapi exception. Ada ibu yang tak boleh menyusukan anaknya sendiri. Dalam kisah Nabi SAW sendiri, dia tidak disusukan oleh ibunya sendiri untuk tempoh waktu yang panjang. Sebab saya sendiri ada kenalan kawan yang mungkin disebabkan penyakit tertentu, ada medication tertentu, ia boleh memudaratkan bayi kerana ubat yang dia ambil tu kuat, maka dia diberikan kepada ibu susuan yang lain. Tapi option nombor 1, mestilah susukan sendiri. Kalau tak boleh, berikan kepada ibu susuan. Kerana saya masih ingat lagi kos yang saya pergi 10 tahun lepas sebelum dapat bayi yang pertama tu. Dalam kos tu ada 2 orang trainer yang cerita tentang everything pasal penyusuan susu ibu, bagaimana suami punya peranan dan semua tu. Dia kata, dia punya statement tu macam pelik sikit bila saya dengar. Dia kata susu ibu bukanlah susu yang terbaik. Saya kata, oh, maksudnya ada susu lagi baik. Tapi dia kata lepas tu, kerana tidak ada, tetapi bukanlah, dia kata susu ibu bukanlah susu yang terbaik, tetapi dia kata tidak ada mana-mana lagi susu yang paling sesuai untuk tembusaran anak tu. As if dia nak kata you tak boleh fikir dalam konteks compare tu. That's the only thing that you should be giving. Itu sahaja satu-satunya paling baik. Dan kalau kita lihat di sini contohnya 4 point, lepas tu kita akan move on insya-Allah. Kalau tak jadi kelas penyusuan pula kuliah kita ni. Yang pertama kolostrum. Kan, kolostrum tu yang first warna kuning keluar lepas bayi lahir. Daripada projek tu kita belajar ada orang yang ingat tu susu basi dan dia akan buang. Sedangkan dalam ni disebut, dan bahkan semua pembimbing penyusuan, sebab kita bila buat projek ni kita kerja dengan persatuan-persatuan pembimbing penyusuan ni yang dilatih 20 jam, 40 jam ni, pakar-pakar ni. Saya ni tolong amplify their work and their campaign. Colostrum itu adalah perkara yang paling penting. The first milk produced after birth, called colostrum, is rich in nutrients and antibodies that are essential for newborns. Dan itu Nabi SAW dapatkan daripada ibunya, Aminah. Yang kedua, hebatnya Allah SWT ciptakan sistem badan manusia ni, khususnya ibu ni. Susu ibu tu, kandungan nutrients dia berubah mengikut perkembangan bayi tu. Dia adjust sendiri. Macam mana dia? Subhanallah, Allah SWT punya kerja. Dan bukan hanya susu ibu tu sangat bermanfaat untuk untuk anak tu, bayi tu, serba-serbinya sangat bermanfaat, bondingnya, pembentuk sucklingnya, semua itu, tapi juga untuk ibu. Di dalam kajian-kajian ini menyebut bahawa ia sangat berpotensi untuk menghalang barah-barah tertentu, barah payudara, barah ovari dan sebagainya. Juga membantu proses penurunan berat badan selepas proses bersalin.
dan juga regulate the emotions, hormon dan sebagainya lah. Panjanglah cerita tu, macam saya sebut tadi, itu bukan fokus kita hari ini, tapi kita sebutkan bahawa inilah aspek-aspek yang dikesampingkan, yang hari ini kadang-kadang kalau dengar podcast yang saya cadangkan tadi tu, dia argue seolah-olah kita ada priority yang lebih besar daripada priority ini. Bahkan disebut satu benda yang saya tak terfikir. Ingat lagi ada beberapa hari lepas kita kuliah, mungkin bulan lepas, ada solat jenazah di bawah. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalunya kita sebut tu waktu seorang manusia meninggal dunia. Tapi Syekh tu sebut, dia kata cuba fikir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maksudnya daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Maksudnya waktu bayi lahir, dia datang daripada siapa? Datang daripada Allah SWT. Satu amanah, satu kurniaan luar biasa, dan mana-mana orang sepatutnya jadikan itulah priority nombor satu. Nothing comes above that. Semoga Allah SWT bantu kita semua dalam suasana zaman moden yang kompleks ini, bagaimana untuk prioritikan, khususnya dalam aspek memberikan anak-anak ini penyusuan yang terbaik. Dan tentunya kita tak lupa sebutkan bahawa ia bukan hanya tanggungjawab seorang ibu, dia adalah satu proses yang memerlukan support daripada seluruh ekosistem, suaminya, keluarga, extended familiesnya, dan juga society tadi. Bagaimana society, bagaimana ekonomi hari ini accommodate ibu-ibu yang nak menyusu. Sebab tu negara-negara yang kita sebut negara maju, bila mereka berikan cuti untuk ibu, maternity leave, cutinya itu dipanjangkan sebahagian negara sampai ibu tu selesaikan penyusuannya. Of course ada kadar-kadar gaji yang dibayar, tapi priority mereka adalah kita kena invest resources ini untuk pastikan anak-anak dapat penyusuan susu yang paling baik. Kerana kalau tak invest pada peringkat awal, kita akan habis duit di nanti, untuk hospital, untuk ubat-ubat, untuk rehab. So negara-negara yang bijak menyusun bajet dia, dia akan invest pada paling awal. Bahkan dalam conference yang saya sebut tu, ada seorang presenter dari Australia. Saya tak tahu, saya tak pasti macam mana dia buat calculation tu, tapi dia calculate berapakah nilai ekonomi yang tercapai apabila bayi disusukan dalam negara tu. Orang kata, oh, there is an economic loss, ada kerugian ekonomi apabila ibu tu duduk di rumah dan menyusukan bayi tu, sebab tak ada income masuk kan. Tapi kajian tu tunjuk bertapa lipat kali besar, berbilion-bilion growth ataupun economic value pada masa hadapan. Kalau tak ada economic value pun kita tak kisahlah. Itu adalah human nature. Tidak ada perkara yang lebih utama dan lebih penting daripada aspek tersebut. So cukup dulu, ada banyak yang nota ni. So buku ni saya cadangkan, sedaya untuk cari, dan cari kat YouTube, dengar dia punya audiobook ataupun dengar penjelasan pun okey. Jadi salah satu projek yang kami usahakan adalah untuk menggalakkan, menyambahkan kesedaran supaya lebih ramai anak-anak mendapat hak mereka untuk disusukan secara eksklusif. Kalau indikasi yang Quran berikan, sehingga 2 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bantu dan bukakan pintu-pintu rezeki. Dan satu lagi perkara saya nak sebut sebelum saya terlupa. Ramai orang ingat, oh, sebagai orang boleh lah, they have it easy, diorang boleh lah stay. Kami lain. Tak, jangan generalize. Semua orang ada struggle dia. So it's about us, we make that change. Kita buat decision tertentu. Ada waktu kadang-kadang kita hidup sangat stres sebab kita nak match dengan standard orang lain, terlalu obses dengan growth dan progress, as if kalau kita downgrade, kalau kita tak setara dari sudut material daripada orang lain, kita sedang gagal dalam hidup. So itu ukuran-ukuran yang perlu difikirkan semula. Perlu di-provoke balik dan berfikir. Walaupun orang mungkin pelbagai pandangan, tapi hakikatnya kita boleh tahu mana yang betul-betul memberikan childhood yang baik kepada anak-anak, mana yang tidak. Dan kita ada data. Sebelum ni kita sebut tentang the anxious generation. Kita akan sentuh juga satu aspek lain hari ini dalam buku tersebut, bahawa cakaplah apa pun, kita sedang melihat hasil apabila anak-anak terabai. Celebrate lah macam mana pun hebatnya modernity hari ini, kita tahu dia tempang. Dalam podcast yang saya sebut tu, dia sebut UK antara negara paling kaya
di dunia, tapi mereka mengalami dia ada satu laporan Global Childhood Report, tak silap saya, dan antara childhood yang paling teruk di dunia adalah di negara yang paling kaya ni lah. So kenapa? Itu soalan yang kita kena jawab. Itu soalan yang kita kena. Dan ending podcast tu dia akan sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah SWT jadikan kita Muslim. Kita ada akses kepada Nabi SAW, belajar daripada sirah Nabi SAW, dan semua syariat yang Nabi bawa daripada Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW, mengajar kepada manusia, tak kira zaman apapun, era apapun, kamu ada panduan yang tetap untuk memastikan manusia menjalani kehidupan dengan baik menurut Tuhan yang menciptakan manusia tu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Semua ada kelas Al-Mulk kat sini, saya tahu. So itu dalam surah Al-Mulk. Tidakkah Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu apa yang dia ciptakan? So Allah ciptakan, Allah bagi manual book. Ini cara bagaimana kamu membesarkan ataupun memberikan hak anak-anak. Itu yang pertama. Baik.